Berita menarik hari ini di Soka.com, Rabu 6 Oktober. Kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana Sabah kembali merekodkan penurunan kes COVID-19 kepada 790 kes hari ini selepas meningkat kepada 805 kes malam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata penurunan 15 kes itu sejajar dengan kadar penurunan kes di peringkat daerah yang tidak banyak menunjukkan perubahan. Beliau berkata daerah Kota Kinabalu mencatat kes tertinggi melepasi paras 3 angka iaitu 102 kes dengan peningkatan sebanyak 27 kes. Masih berkata 90.38% daripada jumlah kes pada hari ini adalah kategori 1 dan kategori 2 yang lazimnya hanya memerlukan rawatan kendiri di rumah atau di PKRC. Sementara itu, berselindung di dalam bungkusan ikan sejuk beku. Itu taktik terbaru penyeludup dadah yang dikesan cuba mengekspor dadah ke luar negara 29 September lalu. Kegiatan berkenaan bagaimanapun berjaya dikesan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM yang merampas lebih 12 kg dadah bernilai keseluruhan RM501,025 Malaysia. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Datuk Abdullah Jaafar berkata dadah berkenaan berjaya dikesan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 5 petang. Katanya pihaknya menerima makluman terdapat satu bungkusan plastik mencurigakan dan disyaki mengandungi bahan terlarang. Dadah metafetamin yang dirampas adalah seberat 9.221 kg, dianggarkan bernilai RM331,956, manakala dadah ketamin pula seberat 3.190 kg bernilai RM169,070. Sehubungan itu, Abdullah berkata orang ramai digesa membantu pihak JKDM memerangi jenayah penyeludupan, khususnya rokok, minuman keras, mercun, kenderaan dan dadah. Berita seterusnya, dua lelaki yang keluar memancing berdepan detik cemas apabila bot dinaiki karam dalam kejadian di perairan pantai Batu Manikar, Labuan semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 9 malam itu, kedua-dua mangsa berusia 34 dan 62 tahun berjaya diselamatkan pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM yang menjalankan operasi mencari dan menyelamat selepas menerima panggilan kecemasan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.43 malam. Menurutnya, operasi mencari dan menyelamat segera dijalankan dan kedua-dua mangsa berjaya ditemui sebelum diselamatkan kira-kira jam 10.35 malam. Katanya kedua-dua mangsa dibawa naik ke darat sebelum diserahkan kepada pihak KKM untuk dirujuk ke Hospital Labuan. Seterusnya, Markas Pemerintahan Armada Timur Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM berharap Kerajaan Negeri Sabah dapat memberikan kelulusan segera permohonan tanah untuk pembinaan Markas Wilayah Laut 2 Mawila 2 di daerah Sandakan. Panglima Wilayah Laut 2 Laksmana Madya Datuk Sabri Zali berkata pembinaan berkenaan amat penting dalam meningkatkan kawalan keselamatan di perairan timur Sabah. Katanya pembinaan Mawila 2 itu sudah dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia ke-12 dan mendapat perakuan sepatutnya. Sabri berkata pihak TLDM dan pihak Kementerian Pertahanan sudah membuat gesaan kepada kerajaan negeri terutamanya pejabat tanah dan galian untuk mempercepatkan proses supaya projek ini boleh dilaksanakan segera. Katanya inisiatif membina markas baharu yang sistematik berkenaan sudah dimulakan sejak tahun lalu. Menurutnya pihaknya berharap kerajaan Sabah dapat membantu memberi kelulusan segera pemilikan tanah demi keselamatan dan kesejahteraan negara.
Baiklah, ini merupakan kupasan berita terakhir dari kami, di mana Markas Pemerintahan Armada Timur Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) sudah menambah aset di perairan Zon Ekonomi Eksklusif ZEE Malaysia bagi meningkatkan kawalan di luar pesisir Sabah dan Sarawak. Panglima Wilayah Laut 2 Laksamana Madya Datuk Sabri Zali berkata, langkah itu diambil susulan pencerobohan kapal Cina yang dilaporkan berlaku baru-baru ini. Bagaimanapun katanya, keadaan di perairan ZEE Malaysia berkenaan masih dalam keadaan terkawal dan selamat. Sementara itu, ketika ditanya berhubung pencerobohan berkenaan, Sabri berkata ia adalah kapal penyelidik dan turut diiringi kapal tentera. Namun katanya ia bukanlah membabitkan kapal perang negara asing kerana itu adalah kapal penyelidik yang melaksanakan seismic survey ataupun pengukur dalam laut dan diiringi kapal CCG ataupun Coast Guard bersama dengan kapal agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Menurutnya, kemasukan kapal di perairan negara kita oleh kapal Cina atau secara amnya perairan Laut Cina Selatan sudah menjadi satu kebiasaan. Namun katanya kejadian baru-baru ini dilihat sudah melebihi had dibenarkan dan satu laporan sudah dihantar ke Kementerian Pertahanan sebelum bantahan dibuat kepada China. Terdahulu dalam laporan sebelum ini, Kementerian Luar Negeri atau Wisma Putra memanggil Duta Besar China selepas menerima makluman Kementerian Pertahanan berhubung aktiviti kapal Cina di perairan ZEE. Kapal penyelidik berkenaan dilaporkan berada di perairan ZEE Malaysia di Sabah akhir September lalu. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.